Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng ya. Yang belum jemput-jemputlah menekan. Baik, pada video kali ini khusus tentang KWSP bersasar ya. Ramai yang berkomen dan aku nak kongsikan jawapan komen-komen tersebut ya. Jom mulakan. Pada video kali ini ya, aku nak mengulas ya tentang komen-komen yang dilemparkan ya dalam video-video di channel ini dan juga di tempat lain tentang perkara berkenaan dengan benda ni melibatkan sedikit soal politik, tapi aku tak nak sentuh bab politik ya. Cuma aku nak buat sekadar perkongsian ya untuk kita faham dengan lebih jelas. Bukan daripada sudut perspektif politik, tapi daripada sudut perspektif tuntutan yang telah dilalui selama hari ini ya. Okey, semua dah sedia maklum ya, selama hari ini segala surat ya, memorandum, kunjungan hormat dan sebagainya terhadap pentadbiran yang ada sekarang ni seolah-olah disidai ya. Dalam arti kata lainnya tidak dipandang, tidak dilayan ya. Jadi sekiranya ya seperti kabar yang dah tersebar tentang bakal terjadinya penukaran pentadbiran yang baru, apakah peluang untuk KWSP bersasar ni pula ya? Kita ambil daripada sudut perspektif pencarum dan NGO yang berjuangkannya. Apakah nasibnya nanti? Memang aku akui ramai pencarum ya berlainan ideologi politik ya. Ada yang menyebelahi sana, ada yang menyebelahi sini. Jadi aku bercakap dari sudut yang neutral ya. Aku sebagai seorang yang neutral dalam isu-isu politik ni ya. Jadi aku nak jelaskan ya, selama hari ini ya, segala perjuangan, tuntutan, desakan, memorandum, referendum, segala macam yang dihantar kepada pentadbiran yang ada sekarang ni, ya memang tidak dilayan ya, tidak diendahkan, malah dinafikan dengan berbagai-bagai alasan sehingga timbul cadangan akaun 3 fleksibel ya. Jadi sekiranya berlaku pentadbiran yang baru pula mengambil alih ya, apakah peluangnya? Okey, jadi pertama kita kena faham walau siapa pun yang mentadbir negara, walau side mana sekalipun yang mentadbir negara ya, keputusan nak meluluskan itu terletak pada seorang yang bergelar PM tersebut ya. PM. Jadi seandainya ya budi bicara dan dapat menyelami kesusahan pencarum, maka segalanya akan dipermudahkan. Tapi sekiranya tidak memahami, keadaan akan kekal sama ya. Akan dinafikan juga dengan berbagai-bagai alasan. Jadi apa poinnya dekat sini? Poinnya dekat sini ialah ya, kita nampak pentadbiran yang sekarang ni macam mana, kita dah melaluinya dan NGO pun dah faham, dah kena sidai yang ceritalah kan. Tak diberi maklum balas, tak diberi kerjasama. Maka harapan ataupun sinar tu ya, seperti tajuk tu, hanya akan muncul sekiranya pentadbiran yang baru benar-benar menyelami kesusahan rakyat dan kesusahan pencarum ni, secara khususnya pencarum lah kan, sebab ini isu KWSP. Jadi ikut mana sekalipun, side sini ataupun side sini, sekiranya dapat menyelami kesusahan rakyat, maka cerahlah peluang untuk terjadinya pengeluaran KWSP bersasar ni ya. Itu dia perkara penting dia, dapat menyelami, memahami dan melayan sesebuah NGO yang ingin mengadakan kunjungan hormat, yang mahu membentangkan sesuatu usul ya. Jadi sifat keterbukaan tu kan, keterbukaan tu penting dalam mana-mana pentadbiran yang mentadbir ya. Harap faham. Jadi aku pun tak nak ulas panjang-panjang pasal perkara yang diwar-warkan tentang yalah MP-MP semua kan. Tapi cuma apa yang aku harapkan, ianya dipermudahkan, tak kira lah side sini ataupun side sini yang mentadbir ya. Itu dia. Jadi kita yang sebagai pencarum ya, yang yalah anda semua yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar, kita jangan over, maksud aku jangan terlebih orang cakap menyangka akan mudah. Tak mestinya juga ya. Sebab untuk makluman korang semua, jangan lupa ya, masa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu, beliau pun tak memudahkan. Beliau pun ada juga menafikan, tak setuju dan sebagainya, dan akhirnya bersetuju. Begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri, tak setuju, akhirnya setuju akibat desakan yang kuat ya, semasa pengeluaran 10K yang lampau. Jadi tapi yang kali ni ya, memang tak dengar langsung lah, memang nampaknya tak mendengar suara rakyat langsung. Tapi apa yang kita harap, sekiranya ada pentadbiran yang baru, dapatlah mendengar suara rakyat, maka cerahlah peluang untuk KWSP bersasar ni. Kalau tidak, keadaan sama saja ya. Mahu mendengar, mahu melayan NGO sebagai sebuah badan bukan kerajaan yang membawa suara rakyat, maka cerahlah peluangnya. Itu dia ya. Jadi apa-apa pun kita kena bersangka baik dalam apa yang kita buat kan. Macam aku tak pernah bersangka buruk pun pada pentadbiran yang ada sekarang ni. Sebab pada aku, kuasa yang terbesar ialah kuasa Allah SWT yang menentukan sebarang rezeki kan. Tapi kalau kita tak tahu perancangan Allah tu macam mana ya, kita tak nampak,
Dan sekiranya jalan untuk membuka jalan kepada pengeluaran KWSP bersasar dengan secara yang begitu, maka begitulah jadinya, dia kun fayakun, kata orang ya. Jadi dalam arti kata mudahnya, sebarang pertukaran pentadbiran belumlah boleh kita anggap sebagai penjamin, tetapi dia akan membuka satu lembaran baru, yang mana lembaran baru tersebut boleh membawa kepada kejayaan tuntutan yang diperjuangkan selama hari ini. Ya, itu dah. Jadi jangan terlalu taksub, tapi sebaliknya kita berdoa segala urusan dipermudahkan dan usaha diteruskan. Itu dah, pemahaman yang lebih jelas kalau lebih faham. Sebab ramai juga yang terlalu taksub, bukanlah taksub dia confident kalau ni confirm dapat, tak juga. Dia tak semudah. Apabila negara ditinggalkan dengan hutang yang banyak, maka banyak perkara yang nak disusun atur semula, dan itulah macam aku cakap tadi, sifat keterbukaan, nak mendengar suara NGO jika ada, kan, boleh buat bincang sebagainya, maka yes, akan jadi mudahlah sesuatu perkara tersebut. Itu dah. Okey, jadi doa yang baik-baik, tak kisah mana-mana pun, yang penting ia dipermudahkan caranya, walaupun apa cara yang ditentukan oleh Allah SWT terhadap rezeki kita dalam hal ni. Dalam pendek kata, kita doa yang baik-baik, insyaAllah kita dapat yang baik-baik. Soal permainan politik di luar sana, biarlah ianya dimainkan oleh pemain-pemain politik. Kita bukan ahli politik, kita hanya rakyat Bahrain, dan kita memperjuangkan hak kita sebagai seorang ataupun sekumpulan rakyat yang memerlukan pengeluaran. Ya, tak jelas. Dan kita stay strong, stay together, bersatu kita teguh. Ada doa yang baik-baik, insyaAllah. Teruskan usaha. See you guys in the video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat untuk semua. Bye-bye.